Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, Ustaz nak minta seorang wakil pelajar untuk bacakan doa. Okey Ustaz nak minta Ali tolong bacakan doa. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Ali, tolong bacakan doa. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, Ustaz nak tanya tentang apa yang kita belajar pada minggu lepas. Siapa masih ingat lagi? Apa tajuk yang kita belajar pada minggu lepas? Okey, betul. Tajuknya adalah sabar menghadapi dugaan kehidupan. Okey, baiklah. Minggu ni kita akan teruskan dengan tajuk yang baru, iaitu tajuk makanan halal yang diyakini. Apa dia? Betul, makanan halal yang diyakini. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, Ustaz akan bacakan sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Jadi maksudnya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makanlah kamu apa yang terdapat di bumi ini halalan tayyiban, daripada benda yang halal dan juga baik, bersih. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan ini lakum aduwwun mubin. Mereka ini adalah musuh kamu yang nyata. Okey, baiklah murid-murid semua. Tadi kita dah jelas. Ustaz dah baca ayat tadi dan Ustaz dah bagi tahu apa maksud daripada ayat yang Ustaz baca tadi. Jadi Ustaz ada soalan. Ustaz nak tanya. Okey, Abu, apa yang Abu faham tentang ayat yang Ustaz baca tadi? Okey, baik, bagus. Okey, betul. Ayat ini menegaskan, iaitu perintah kepada kita umat Islam ni untuk makan makanan yang halal dan jauhkan daripada benda-benda yang haram. Betul tak murid-murid semua? Okey, betul. Okey, baik. Sekarang ni Ustaz ada satu lagi soalan. Ustaz ada soalan lagi. Ustaz nak tanya, apa yang anda semua faham tentang apa itu makanan halal dan apa itu makanan yang haram? Okey, Amru, cuba jawab soalan ni. Okey. Okey, tepat. Makanan halal ini ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak, dan manakala makanan yang haram ini adalah makanan yang dilarang oleh syarak. Okey, baiklah. Apakah itu makanan yang halal dan yang dibenarkan oleh syarak? Contoh mudah yang kita dapat tengok adalah sebagai contoh, kita nak makan haiwan, contohnya lembu ataupun ayam. Maka haiwan tersebut mestilah disembelih, dan disembelih itu wajib kita menyebut dengan nama Allah. Jadi seterusnya kita beralih kepada apakah itu yang haram, yang dilarang oleh syarak. Okey, siapa tahu? Siapa tahu apakah benda yang haram kita makan dan benda tu dilarang oleh syarak? Okey, Iqbal. Okey, baik. Okey, betul. Satu contoh adalah kita dilarang makan
khinzir. Okey, dan seterusnya. Okey, betul. Dilarang makan haiwan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Okey, baik. Terima kasih Iqbal. Okey, baiklah. Tadi Ustaz dah terangkan berkenaan dengan apa itu makanan halal dan apa itu makanan yang haram. Jadi setakat ni semua pelajar jelas ya? Okey, alhamdulillah. Semua pelajar jelas. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada topik yang Ustaz nak tekankan pada hari ini adalah berkenaan dengan apa itu akibat sekiranya kita ni makan makanan yang haram. Ada pelajar yang tahu tak apa itu akibat? Okey, baik. Okey, sekarang Ustaz akan terangkan antara akibat sekiranya kita ini makan makanan yang haram. Okey, baik. Antara akibat sekiranya kita ni makan daripada makanan yang haram adalah yang pertama sekali adalah hati kita ini akan menjadi keras. Yelah kan, sebab kita makan daripada makanan yang haram, yang tak dibenarkan oleh syarak. Jadi hati kita akan menjadi semakin keras. Jadi Ustaz ada satu soalan. Apakah kesan sekiranya kita ni, hati kita ni menjadi keras? Siapa boleh jawab? Okey, Amru lagi. Apa kesan sekiranya hati kita ni semakin keras? Okey. Ya, betul. Sekiranya hati kita ni semakin keras, kesan dia adalah kita akan susah untuk menerima teguran. Sebab apa? Sebab hati kita ini semakin keras. Okey, yang seterusnya, akibat kita ini makan daripada makanan haram adalah hilang kemanisan beribadat kepada Allah Ta'ala. Hilang kemanisan ini bermakna apa? Kita ini semakin jauh dengan Allah dan hilangnya rasa sedap, rasanya manis di dalam ibadat itu. Dan benda ini adalah akibat berkait rapat dengan faktor pemakanan kita. Mungkin kita ni ambil makanan yang haram, yang tidak melandaskan dengan syariat. Jadi Ustaz nak tanya, sekiranya apakah kesan juga sekiranya kita ini hilangnya rasa kemanisan dalam beribadat kepada Allah? Okey, Amsyah, tolong jawab soalan ni. Okey, betul. Kesannya yang boleh kita nampak adalah bila hilangnya kemanisan dalam beribadat, kita akan jadi malas untuk beribadat. Sukarnya kita untuk bangun tahajudnya. Itu yang sunat. Yang lebih besarnya apa dia? Malasnya kita untuk menunaikan solat 5 waktu. Okey, yang seterusnya, akibat sekiranya kita ni makan daripada benda haram adalah kita ini akan terdorong untuk melakukan kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh daripada sifat-sifat tersebut. Sebab ini adalah sifat yang tak elok dan berkait rapat juga dengan faktor makanan. Kita makan daripada benda yang haram. Jadi Ustaz nak tanya, apa kesan sekiranya kita ni terdorong untuk melakukan kejahatan? Apa kesan? Afif, tolong jawab. Okey, baik Afif. Kesan yang kita nampak, yang senang nampak adalah sekiranya terdorong untuk melakukan kejahatan, negara kita ini tidak akan aman dan akan ramai lagi orang-orang yang akan membuat kejahatan. Okey, seterusnya, akibat daripada kita makan makanan yang haram ini adalah mengganggu kecerdasan minda. Faktor pemakanan, contohnya kita ambil makanan-makanan yang tak elok, yang boleh menyebabkan gangguan kepada kecerdasan minda kita. Jadi soalannya,
adalah apa kesan kiranya kecerdasan minda kita ini terganggu. Siapa boleh tanggungjawab? Hafizul. Ya, betul. Sekiranya kecerdasan minda kita ini terganggu, apa kesan yang kita boleh tengok adalah pelajar itu sendiri tidak dapat skor untuk exam disebabkan oleh kerana kecerdasan minda pelajar tersebut terganggu. Seterusnya, akibat daripada kita ni makan makanan yang haram adalah kita ini akan sentiasa dalam keadaan keluh dan kesah. Maksudnya hati kita ini akan sentiasa dalam keadaan tak tenang. Sebab apa? Sebab berkait rapat dengan faktor pemakanan yang haram tadi. Jadi ustaz nak tanya, apakah kesan sekiranya hati kita ini sentiasa tak tenang, sentiasa keluh kesah? Apakah kesan yang besar untuk pelajar itu sendiri? Farhan. Ya, betul. Pelajar itu akan kurang fokus di dalam kelas. Okey, seterusnya makanan haram ini akan mengakibatkan peribadi seseorang itu akan menjadi kasar. Maksudnya dia akan cepat marah, akan menjadi kasar dengan orang lain dan sebagainya. Dan Ustaz nak tanya, apakah contoh sekiranya pelajar ini akan menjadi seorang yang kasar? Adam. Ya, betul. Bila pelajar ni bertindak menjadi kasar, kita boleh nampak adalah berlakunya pelajar itu sendiri akan suka melawan cikgu. Bila cikgu cakap macam ni, dia akan melawan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah kita akan mendapat kemurkaan daripada Allah dan akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni sangat jelas kerana bila kita makan benda yang haram adalah sesuatu benda yang dilarang oleh Allah itu sendiri. Jadi ianya akan mendatangkan kemurkaan Allah itu sendiri, dan di akhirat nanti kita akan diazab oleh Allah itu sendiri. Dan apa kesan dia juga bila kita dimurkai oleh Allah adalah hidup kita ini akan kurangnya berkat dalam hidup kita itu sendiri. Okey, yang seterusnya adalah kita ini akan dibenci oleh masyarakat. Kalau kita ambil contoh masyarakat di dalam sekolah ini sendiri, bila kita ambil makanan kawan kita dan benda tu adalah bila ambil mencuri dan hukumnya adalah haram, dibenci oleh masyarakat di sekolah itu sendiri adalah kita akan dibenci oleh kawan kita oleh kerana sikap kita itu sendiri. Kita mengambil makanan tanpa izin daripada tuannya sendiri. Seterusnya adalah kita akan mendapat penyakit. Kenapa Ustaz cakap mendapat penyakit? Seperti kita tahu, kalau kita makan daging khinzir ataupun babi, kesan dia adalah sangat buruk untuk kesihatan. Sebab terdapat banyaknya kuman-kuman di dalam daging babi itu sendiri yang menyebabkan memudaratkan lagi kesihatan si pemakan tu lah. Yang seterusnya adalah kita akan susah untuk memahami apa yang kita nak belajar. Dan kamu sebagai pelajar memang penting sangat-sangat untuk elakkan dan jauhkan daripada makan makanan yang haram. Sebab kamu belajar perlu untuk makan makanan yang bersih dan halal untuk menyenangkan ataupun untuk memudahkan proses belajar kamu sendiri. Yang seterusnya adalah ataupun yang terakhir adalah doa orang yang makan makanan yang haram ini adalah tidak mustajab kerana dia telah melanggar perintah Allah. Jadi nak tak nak doanya akan tidak makbul dan tidak mustajab.
Okey, baiklah. Sekarang ni Ustaz akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan, yang mana satu kumpulan itu akan ada 5 orang. Dan arahan Ustaz, kamu dikehendaki untuk buat satu peta minda berkenaan dengan akibat daripada makan makanan yang haram. Kamu diberi masa selama 10 minit untuk menyiapkan peta minda ini. Okey murid-murid, masa telah tamat. Jadi Ustaz akan pilih salah satu daripada 3 kumpulan ni yang akan buat pembentangan di hadapan kelas. Okey, baik, Ustaz akan pilih kumpulan 1 untuk buat pembentangan di hadapan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada kumpulan 1 atas pembentangan tadi. Ustaz kira pembentangan yang baik, bagus, kontennya juga bagus. Jadi Ustaz kira kamu semua fahamlah apa yang Ustaz ajar pada hari ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.